Assalamualaikum. Hai semua. Selamat datang ke channel Cikgu Lin Amalin. Apa khabar semua? Diharapkan sihat sejahtera hendaknya. Hari ini kita dah masuk 12 Ramadan dah. Lagi berapa hari nak raya? Sebelum itu, Cikgu ingin ucapkan juga selamat berpuasa. Tak naklah cakap-cakap banyak ni kan bulan puasa ni. Jom kita tengok VT yang cikgu sediakan. Perhatikan anak-anak ya. Baiklah anak-anak, tadi kita telah pun tengok VT yang cikgu sediakan. Rasa-rasanya apa yang mereka tengah buat tu? Ya, diorang tengah main game kan? Tapi ada tak bersentuhan? Ada? Betul ke ada? Tak ada berlaku sentuhan pun antara lelaki dan perempuan. Baiklah anak-anak, sebenarnya tajuk kita pada hari ini ialah batasan sentuhan dalam menjaga keselamatan dan kehormatan diri. Jom kita mulakan kelas hari ini bersama Cikgu Lin Amalin. Sebenarnya anak-anak, untuk pengetahuan anak-anak semua, dalam pergaulan ni, maksudnya dalam pergaulan lelaki dengan perempuan ni, terdapat bahagian tubuh yang kita tak boleh sentuh. Dan ada pula yang boleh disentuh. Lelaki dan perempuan adalah dilarang. Nampak ni cikgu besarkan, dilarang untuk menyentuh mana-mana bahagian tubuh rakan yang berbeza jantina. Maksudnya nampak ni, lelaki dan perempuan tak boleh bersentuh. Haram ya, haram kan? Jadi hari ini kita akan tengok macam mana batasan antara lelaki dan perempuan. Okey, jom kita teruskan ke video yang seterusnya. Baiklah, hari ini kita nak tengok macam mana tu yang dikatakan sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Ni nampak, ni sentuhan yang boleh. Ini pula sentuhan yang tidak boleh dan tidak selamat. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita tengok bagaimana sentuhan tidak selamat dan selamat di antara murid lelaki dan perempuan, ataupun di antara lelaki dewasa dan perempuan dewasa. Okey, ini cikgu dah bagi petunjuk ya. Yang berwarna merah ni merupakan sentuhan tidak apa anak-anak? Ya, tidak selamat. Manakala yang tagging biru ini ataupun yang berwarna biru ini merupakan sentuhan apa anak-anak? Ya, sentuhan selamat. Okey, jom kita tengok macam mana kan sentuhan yang selamat dulu Okey, bahagian tangan. Tangan ni selamat ke tidak selamat? Ya, ianya merupakan sentuhan selamat. Jadi tangan bolehlah sentuh kan? Okey. Manakala bahagian bibir kita ni, sebab tagging dia merah, ianya merupakan sentuhan tidak selamat. Okey, dekat bahagian yang ketiga yang cikgu tanda ni merupakan payudara. Payudara untuk pengetahuan anak-anak juga merupakan sentuhan yang tidak selamat. Jadi, untuk bibir payudara, kita tidak boleh benarkan sama sekali orang lain menyentuhnya. Yang keempat pula, perut. Nampak ni cikgu labelkan sudah, ini bahagian perut. Perut juga merupakan sentuhan tidak selamat. So, memang kita tak boleh biarkan orang lain menyentuh bahagian perut kita. Seterusnya, pada bahagian fizikal lelaki ini yang cikgu tandakan
zakar. Zakar juga merupakan sentuhan tidak selamat. Jadi, mana-mana orang tidak boleh menyentuh sesuka hati bahagian private kita. Okey, untuk perempuan juga ada sentuhan yang tidak selamat, iaitu di bahagian faraj. Ini pun sama, kita tak boleh biarkan orang lain menyentuh atau memegang faraj kita dengan sesuka hati. Baiklah, di sini terdapat 1, 2, 3, 4 dan 5 sentuhan yang tidak selamat, iaitu di mana kita tidak boleh membenarkan sama sekali orang lain menyentuh bahagian-bahagian seperti bibir, payudara, perut, zakar dan faraj. Okey, di bahagian bawah ini yang cikgu telah labelkan merupakan bahagian kaki. Bahagian kaki ni tak ada masalah. So, ianya merupakan sentuhan selamat. Anak-anak kena ingat, hanya 2 tempat sahaja yang dibolehkan untuk orang lain menyentuh, iaitu tangan dan kaki. Maknanya kalau yang merah ni boleh sentuh ke tak boleh sentuh? Ya, tak boleh sentuh. Kalau yang bahagian biru ni boleh sentuh ke tak boleh sentuh? Ya, pandai. Okey, maknanya boleh sentuh dan ianya merupakan sentuhan selamat. Okey, pandai anak-anak semua. Seterusnya anak-anak, untuk pengetahuan anak-anak juga, masih dekat bahagian belakang kita ni terdapat juga bahagian-bahagian yang tidak boleh disentuh dengan sesuka hati. Okey, yang pertama mari kita lihat bahagian bahu. Bahu ni merupakan sentuhan tidak selamat. Jadi tidak boleh benarkan orang lain menyentuh bahu kita secara sengaja. Okey, yang kedua kita tengok pula bahagian punggung. Punggung ni pun sama. Kita tidak boleh benarkan orang lain menyentuh dengan sesuka hati. Okey, yang ketiga paha. Paha ni nampak yang cikgu tandakan dengan arrow ni juga merupakan sentuhan yang tidak selamat. Anak-anak kena ingat baliklah. Paha, punggung, bahu ni kita jangan biarkan orang menyentuh dengan sesuka hati. Melainkan kalau macam kita sakit, kita pergi cek doktor kan, sakit bahu, itu boleh disentuh dengan syarat ada ibu bapa kita bersama time kita periksa dengan doktor tu kan. Kalau suka-suka hati nak tunjuk kat kawan, dekat orang lain pun tidak boleh. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita lihat apakah tindakan yang perlu kita ambil jika berlaku sentuhan tidak selamat. Baiklah, secara asasnya terdapat 5 langkah yang perlu kita ambil jika berlaku sentuhan tidak selamat terhadap diri kita. Baiklah, yang pertama kita menjerit dengan kuat. Maksudnya bila ada berlakunya sentuhan sebegini kepada kita ataupun sentuhan tidak selamat, kita jerit tolong tu dengan kuat. Supaya apa? Supaya orang yang berada di sekeliling kita mendengar yang kita ni memerlukan pertolongan. Baiklah, yang kedua, anak-anak, langkahnya kita melarikan diri ke tempat yang selamat. Maksudnya lari dengan sepenuh hati, cari tempat yang paling selamat untuk kita menyelamatkan diri kita sendiri. Okey anak-anak, kita tengok langkah yang ketiga. Okey, langkah yang ketiga, kita melaporkan kepada guru dan rakan yang rapat apa yang telah berlaku kepada diri kita. Nampak ni? Ni dia laporkan kepada cikgunya apa yang telah berlaku. Jangan kita buat-buat diam pula. Mesti bagi tahu cikgu ataupun rakan yang rapat. Okey. Dah
beritahu cikgu, perkara yang keempat pula yang kita hendak lakukan iaitu kita memberitahu ibu bapa tentang kejadian tersebut. Nak tak nak, anak-anak mesti inform ibu bapa, kena cerita apa yang berlaku. Jangan rasa takut pula. Cikgu yakin semua parent-parent kita kat sini sangat memahami anak-anak, kan? Sanggup menolong anak-anak kalau berlaku kes yang macam ni. Okey, langkah yang terakhir ataupun langkah yang kelima, tindakan yang perlu kita ambil ialah melaporkan kejadian ke balai polis berhampiran. Maksudnya kita buat report ni supaya kejadian yang sama lagi tidak berulang kepada diri kita, dan orang yang membuat kesalahan tu dapat ditangkap ataupun dibicarakanlah kalau kes tu terlampau tidak selamat. Nampak ni, dia melaporkan kejadian tu kepada pihak polis. Kena lapor. Jangan kita tak nak lah, takut malu lah. Itu yang paling tak bagus. Mana-mana pun anak-anak kena ingat, kena buat report polis. Pandai kena buat report polis. Tak kira lah datang dengan parent ke, tapi sebenarnya dengan parent lah kan yang paling tepat kan, ataupun kakak ke abang ke kan. Okey, kita dah masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan kepada pengajaran cikgu pada hari ini, kita mestilah menjaga batas pergaulan di antara lelaki dan perempuan untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Semoga kita semua dapat menjaga aurat dan diri dengan sebaik mungkin. Jangan lupa juga buat latihan yang cikgu sediakan di ruangan description video. Baiklah anak-anak, sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Cikgu mohon jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share channel Cikgu Lin Amalin. Sekiranya ada komen, mohon tinggalkan di ruangan komen. Sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Diharapkan anak-anak dapat menjaga diri dengan sebaik mungkin, dan cikgu ucapkan juga selamat berbuka puasa nanti. Okey anak-anak, bye. Jumpa lagi.